Assalamualaikum dan selamat petang semua. Bersama saya Syahidah Sari, penulis BKH Legasi Emak, Legasi Abah dan juga BKH Merempuh Onak dalam segmen Iftar Apa Hari Ini. Mesti tak sabar-sabar nak berbuka hari ini, betul tak? Telanai liu nampaknya semua bila nampak gambar kek yang sedap sangat. Betul tak? Okey. Hari ini saya akan kongsikan satu resepi burnt cheesecake yang mudah dan cepat untuk disediakan dan untuk dijadikan sebagai salah satu pencuci mulut iftar kita hari ini. Okey? Jom saksikan. Untuk perkongsian kali ini, saya akan gunakan blender sahaja. Okey? Jadi pastikan blender yang kita nak guna untuk buat kek ni bukanlah blender yang sama kita gunakan untuk blend bahan-bahan masakan ya. Pastikan kalau boleh diasingkanlah blender, menggunakan blender yang lain untuk buat kek ni. Okey, bahan yang pertama kita masukkan dahulu 3 biji telur saiz B. Okey, saiz B. Kalau saiz besar sikit kena kurangkan jadi 2 biji. Kemudian kita masukkan pula whipping cream 1 kotak dalam 200 ml. Okey, jenama apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Seterusnya kita masukkan pula 3 sudu besar gula pasir. Kemudian seterusnya kita masukkan pula 2 sudu besar tepung gandum. Okey. Tepung gandum ni kalau boleh jangan masukkan awal-awal sebab takut nanti dia melekat dekat belah bawah blender. Dan sekarang kita masukkan pula cream cheese. Okay, 250 gram cream cheese jenama Beka. Okay, saya lebih suka guna jenama Beka. Sebab jenama Beka ni tak perlu lagi kita nak tambah gula banyak-banyak. Okay. Pernah sekali saya guna cream cheese jenama lain dengan resepi ini, tapi kek saya jadi tawar. Saya cuba untuk kekalkanlah menggunakan jenama yang sama untuk resepi yang ini. Okay, last sekali baru kita masukkan esen vanila. Vanila letak 1 sudu kecil. Okay, untuk naikkan bau dia. Kalau sesiapa yang suka untuk rasa masam-masam sikit, boleh letak sikit boleh letak jugalah 1 sudu kecil lemon perahan lemon. Tapi saya tak letak lah sebab anak-anak saya tak berapa suka sangat masam-masam. Okay, alright. Kemudian last kali saya akan tambah cream biscoff yang sepatutnya cream biscoff ni sama ada kita boleh buat jadikan topping, okay, ataupun kita boleh terus masukkan dalam adunan. Alright. Bila dah masukkan cream biscoff ni dalam, maksudnya kita dah blend sekali dengan adunan, biasanya jaranglah saya akan buat topping dekat atas biscoff tu. Dekat atas burnt cheesecake tu. Sebab biscoff ni dah manis ya. So bila letak lagi dekat atas kek tu nanti jadikan topping biscoff tu, dia akan lagi ekstra manis. Jadi kalau pada yang suka manis tu mungkin okey lah. But pada saya macam setakat untuk rasa-rasa manis sikit gitu pun dah cukup dah sebenarnya. Okey. Okey. Dah sudah, seterusnya kita blend. Okay, alright. Okay, inilah dia hasilnya setelah kita blend ke semua bahan-bahan tadi Okay, blend tak perlu lama-lama, blend dalam seminit je, bagi dia hancur sebati dah cukup. Okay, jangan sampai dia terlalu kembang lah. Okay.
Kemudian kita gunakan loyang 6 inci ya. Loyang 6 inci kita alaskan dulu dengan baking paper supaya nanti bila dibakar dia tak melekat dekat loyang. Jadi kita nak angkat pun, kita nak keluarkan daripada loyang pun senang. Untuk resepi kali ni dia sebenarnya boleh gunakan loyang 6 inci ataupun juga loyang 8 inci. Kalau 6 inci keknya akan tinggi sikit lah. Okey, tinggi sikit. Kalau loyang 8 inci dia keknya akan jadi nipis. Okey, akan jadi nipis sikit sebab dia besar. Okey. Baik, kita tuang ke dalam loyang. Kalau nak oleskan loyang ni dengan butter pun boleh. Tak perlu, tak nak oles pun boleh, tak ada masalah. Bila dah selepas tuang bahan ke dalam loyang, kita kena hempas sikit jangan hempas kuat-kuat, hempas lembut-lembut je. Okey. Untuk kita buangkan dia punya ketulan angin yang ada kat dalam bahan tu. Kalau perasan buih-buih ni adalah ketulan angin lah, maksudnya ada buih-buih lagi kat belah-belah bawah bahan ni. Jadi kita kena hempas perlahan supaya buih-buih tu timbul naik ke atas. Sebab apa kalau kita tak buat macam ni, nanti bila kita bakar, okay, akan bahagian dalam kek tu akan ada lompong-lompong lah. Jadi keknya tak sekata kat dalam tu. Okey. Baik, bila dah sudah, kita masukkan ke dalam air fryer. Okey. Saya punya resepi kali ni masak bakar guna air fryer je, tak perlu pakai oven. So lagi mudah dan cepat lah sebenarnya. Okey. Jadi bila kita dah masukkan bahan semua, bolehlah kita bakar, masuk dalam air fryer. Kemudian kita bakar. Sekarang kita bakar, masuk ke dalam air fryer. Kita setkan temperaturenya kepada 180 darjah. Setkan waktu bakar selama 25 minit sahaja. Dan kita tunggu dan lihat. Kek dah siap bakar. Tada! Tengok. Belah atas tu dia akan jadi hitam legam sikit. Macam hangit. Tu yang dikatakan burn. Burn. Di bawahnya adalah cheesecake. Okey, sementara tu kita kena bagi kek ni rehat dulu dalam setengah jam. Kemudian dah lepas rehat setengah jam, baru kita bawa masuk ke dalam peti ais untuk disejukkan sekurang-kurangnya semalaman sebelum dihidangkan kepada tetamu. Inilah dia burnt cheesecake kita yang dah keluar daripada freezer. Okey. Alright, sekarang kita buka dan potong dia. Okey, so itu gunanya kita letak baking paper supaya kek ni tidak melekat dekat loyang. Jadi kita nak keluarkan pun senang. Nampak tak dia punya burn tu dia punya hangitnya tu, hitam-hitam tu, kehangitannya. Baik, sekarang kita cuba potong ya.
Tips dia bila nak potong cheesecake ni, kita kena pastikan pisau kita tu panas. Rendam sekejap lah pisau dalam air panas. Rendam sekejap pisau tu dalam air panas supaya kita potong kek tu dia cantik lah, dia tak melekat. Nampak tak? Dia akan jadi menarik. Tu dia. Inilah dia burnt cheesecake yang kita buat untuk hari ini. Saya tak letak topping sebab saya dah campurkan topping dalam bahan tersebut. Jika penonton semua nak buat topping, boleh buat topping Biscoff atau topping Oreo atau topping coklat, white chocolate pun boleh, tak ada masalah. Topping boleh letak ikut cita rasa masing-masing. Okey, saya rasa sampai di sini saja. Berjumpa lagi kita insya-Allah di segmen akan datang, mudah-mudahan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum dan selamat mencuba. Bye.